jika anda dilahirkan sebagai insan istimewa dengan kekurangan deria pendengaran menjadikan Cikgu Amril Norman Lokman bertekad memilih kerjaya perguruan untuk membantu golongan senasib. Mengajar di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil di Ibu Negara, Cikgu Amril melihat PDPR bukan halangan besar untuk murid berkeperluan khas meneruskan pembelajaran. Malah bersemangat mengajar dan menggunakan kreativiti untuk memastikan kelas tidak membosankan. Okey, itu tadi mata pelajaran. Kat masa 20 minit ajar. 10 minit menggig. Seperti menggig kaut. 20 minit cukup. Kalau mata pelajaran ya tutak 40 minit. Kalau tak cucap, maka menyatuk, maka tidur. Maka off kamera, tidur. Jadi kurangkan masa paling sesuai 30 minit hingga 40 minit cukup. Bagi mereka boleh pekat. Bagi Cikgu Amril, perlu ada persiapan rapi sebelum memulakan kelas untuk memastikan teknik pengajaran berkesan dan difahami oleh murid istimewa ini. Cabarannya dia berkurang sama, tetapi PDP lagi juta. Kenapa? Sebab bila kita ajar topik kalangan seperti tolak yang perlu banyak kreativiti menjadi PDP bagi faham PDPR mau ajar kalangan ambil macam lama ni Mak Ali cuba kopi ni 2 hari boleh siap ni Mak Ali ambil macam sebab orang peka berpenyanyi masalah projek maklumat dia perlu terpipik sebab apa kita boleh pelakot kita boleh faham boleh lebih kepada visual lebih banyak visual lebih banyak maklumat itu adalah cabaran dia berbeza terutama kalangan kalau tak dapat aja tak ada masalah betul cuma kalangan kita kira. Apapun untuk PDPR ini, ia bukan sekadar memerlukan dedikasi guru. Dorongan ibu bapa juga perlu bagi membentuk motivasi murid untuk meneruskan pembelajaran mereka. Contohnya ibu bapa tanya petik dalam pendidikan anak UKU. Saya boleh mengajar, tapi tajuk ahli cuma ada, tajuk cap tak ada. Tajuk ahli tajuk cap. Ya, lebihnya ibu bapa tanpa cokongan ibu bapa nanti mereka lipat. Dia kena ajar cuma ajar. Kalau ajar cokongan ibu bapa itu bagus. Contohnya ajar mereka nanti mereka tidak balik. Ibu bapa boleh tolak ajar mereka. Jadi senang ingat. Di sebalik kritikan dan cemuhan yang diterima, golongan guru tetap gigih dalam memastikan ilmu yang diajar sampai dan dapat difahami oleh pelajar dengan apa cara sekalipun. Dan untuk tempoh 2 minggu ini dalam melaksanakan PDPR, sekali lagi mereka bakal berdepan dengan cabaran yang bukan sedikit. Malah ada kalanya boleh menjentik kesabaran. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Wan Rosmah Ramli, Berita RTM. Ya, selamat Hari Guru kita ucapkan juga kepada mereka yang berbakti dan juga mendidik anak-anak bangsa. Tetapi apa yang kita nak beri fokusnya adalah tentang pengajaran dan juga pembelajaran dari rumah PDPR yang mana telah pun bermula seawal pada hari ini, yang mana diberikan penekanan khususnya kepada para pelajar di sekolah rendah dan juga sekolah menengah untuk memastikan agar proses PDPR itu dapat berjalan lancar. Jadi di studio pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang juga. Assalamualaikum, selamat Hari Guru juga. Beliau juga bermula dengan profesi seorang guru, Dr. Muhammad Nazri Abdul
Abdul Rahman. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami. Beliau merupakan pensyarah kanan untuk Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya. Selamat Hari Guru dalam tema ataupun persekitaran sekarang ini, Doktor, tugas evolusi guru itu berubah begitu banyak sekali dari secara konvensional berhadapan dengan para pelajar tiba-tiba menjadi IT technician untuk memastikan maklumat itu sampai, Doktor. Pemerhatian Doktor untuk PDPR selama kita bermula situasi ini, bagaimana ia boleh diperbaiki lagi? Okay. Terima kasih. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan termasuk ibu bapa yang kini menjadi guru dalam sesi pandemik ini. Pemerhatian kita mendapati bahawa dalam evolusi daripada PDPR 1.0, kemudian kita ada 2.0 dan kini adalah PDPR yang kali ketiga kita jalankan. Kita dapati bahawa dari segi kesediaan pelajar dah mula bersedia, dia dah mula mengetahui bahawa apa yang perlu dilakukan. Awal pagi, rata-rata kita dapati anak-anak dah tahu bagaimana, portal mana mereka akan masuk. Sama ada Delima, Google Classroom, Microsoft Teams, dan mereka tahu kelas itu akan bermula pada bila dan kelas mana akan secara bersemuka atau segerak. Jadi kesediaan itu dah ada. Cuma yang menjadi sesuatu yang saya rasa pemerhatian perlu ditambah baik. Kita dapati bahawa bagaimana nak menarik minat anak itu untuk berada di hadapan skrin. Bagaimana pula untuk guru berada bersama di situ untuk memastikan bahawa dia terus bermotivasi. Cabaran besar hari ini adalah sebahagian besar daripada guru itu untuk memotivasikan dirinya dan anak muridnya untuk berada dalam kelas itu sendiri. Ini yang cabaran yang kita dapati sejak bermulanya PDPR. Akan ada cerita-cerita daripada 10 tinggal 9, daripada 9 tinggal 3, sebab fenomenanya kena berubah. Jadi kalau dulu cikgu dalam PDPR 1 dan 2, cikgu kena mahir dari segi penggunaan teknologi, penggunaan software-software tertentu, perisian-perisian tertentu. Tetapi untuk kali ini, apa yang perlu guru tangani, ibu bapa tangani adalah bagaimana seni mengajar dalam talian. Dari segi pedagoginya, dia berbeza. Kalau dulu kita sebut pasal pedagogi, hari ini guru-guru perlu meneroka. Sejajar dengan berguru demi ilmu, guru-guru perlu meneroka dari segi heterogogi, pedagogi, cybergogi, sesuatu benda yang baru tetapi perlu diterokai. Dan inilah cabaran yang saya rasa pemerhatian. Kalau guru tidak pergi kepada bentuk-bentuk pedagogi dalam talian yang baru ini, kita dapati bahawa sesi pembelajaran itu menjadi sahala. Dan anak murid jadi bosan. Dia akan rasa dia sama je kalau tengok YouTube yang sahala sahaja. Itu juga mungkin saya boleh kaitkan dengan kalau diikutkan pada PNP secara fizikal, para guru mempunyai alat bantu mengajar untuk memudahkan urusan pengajaran, juga memberi impak kepada pengajaran mereka. Namun apabila menggunakan sesi dalam talian, alat bantu mengajar itu sudah pastinya berlainan dengan pembelajaran secara fizikal. Jadi apakah kreativiti itu boleh diterjemahkan melalui alat bantu mengajar yang juga kreatif dan juga alat bantu mengajar yang mungkin lain daripada kebiasaan yang boleh dipraktikkan? Okey, itu yang tadi saya sebut yang pertama tadi, iaitu dari segi seni mengajar atau pedagogi. Seni mengajar ini berbeza daripada kelas fizikal. Kalau di dalam kelas fizikal, guru boleh beraksi dengan watak-watak dalam dirinya, dengan gayanya, dengan cara dia bergerak dalam kelas, cara dia nak menarik perhatian. Tetapi bila kita berada dalam talian, alat itu berbeza. Kalau dulu dia menggunakan papan tulis, tetapi hari ini bila perbincangan dia kena mahir dengan aplikasi dalam talian itu. Apa yang paling penting, aplikasi dalam talian itu adalah seperti menggunakan Jamboard, whiteboard, di mana perbincangan boleh dilaksanakan secara interaktif dua hala menggunakan perisian tersebut. Ini yang kata orang guru kena terokai. Dan kalau dulu dia hanya meneroka bagaimana nak berada secara online, bagaimana nak pastikan bahawa dia boleh berinteraksi dalam talian, tetapi untuk PDPR kali ini adalah bagaimana dia nak menarik perhatian menggunakan tools yang ada, perisian yang ada, peralatan perkakasan yang ada digunakan. Dan kali ini dia tidak boleh lagi memberi input secara kuliah yang mungkin 1 jam 2 jam. Sebaliknya dia telah perlu mencerakinkan kurikulum subjeknya kepada konsep yang perlu dijelaskan. Dan saya rasa hari ini kalau kita lihat
guru-guru viral hari ini kebanyakan menggunakan 3 atau 4 minit untuk menyampaikan satu mesej. Untuk menyampaikan satu mesej yang agak mudah difahami dan dalam masa yang 1 minit, 2 minit pelajar itu dah mudah boleh faham. Contohnya pasal Hari Raya baru ni anak saya berdebat dan berkuiskan dengan hanya satu kuis berkaitan dengan ejaan-ejaan kuih-muih dalam tradisi bahasa Melayu, bagaimana ejaan yang sepatutnya diejakan. Dan dalam bahasa yang mudah dan diperjelaskan kenapa ejaannya begini. Dan dengan cepat. Jadi itu yang dikatakan guru dah mula kena mahir dari segi perisian, perkakasan dan pada masa yang sama dia juga perlu mengetahui bahawa kurikulum yang apa, konsep yang perlu disampaikan. Interaktif. Kita selalu tanyakan tentang kehendak pelajar, persekitaran mereka belajar, bagaimana ia memudahkan situasi mereka. Bagaimana pula adakah ruang pertanyaan yang sama diberikan kepada pihak pendidik sendiri? Beban kerja juga telah berubah, bertambah lagi dengan situasi sekarang sebab apa yang disampaikan tadi doktor sebut di kelas lain, di hadapan lain. Kita tengok tadi salah seorang ikon pendidik juga dalam limitasi bahasa isyarat pun terpaksa menjalankan sesuatu yang sangat menarik untuk mendapat perhatian para pelajar. Apa lagi yang barangkali pendidik sendiri luahkan kepada siapa saja yang boleh melakukan sesuatu untuk memberikan mereka persekitaran pekerjaan yang lebih baik daripada apa yang mereka lalui? Sebab kiranya setahun kebelakangan ini mereka adapt dengan begitu baik sekali. Apa lagi yang boleh dilakukan untuk memberikan kemudahan yang lebih baik kepada para pengajar pula? Okey, dari segi kemudahan kita dapati bahawa dari segi fasarana kita tahu bahawa guru hari ini segala-galanya kalau kita lihat di media masa mereka berkorban. Mereka membeli segala-gala perkakasan termasuklah lampu, setting studio untuk memastikan bahawa pencahayaan dan penyampaian itu berkesan. Cuma apa yang diperlukan hari ini adalah satu fasarana di mana bantuan-bantuan dalam bentuk kemahiran yang boleh diterjemahkan kepada guru, iaitu dalam bentuk kursus-kursus, dalam bentuk bantuan-bantuan, aplikasi-aplikasi yang boleh memudahkan guru untuk meneroka. Kerana hari ini apa yang kita dapati bahawa dalam proses yang ada hari ini, kita dapati bahawa guru cuba meneroka, tetapi meneroka mengikut kebolehan dan kemampuannya. Kita tidak ada satu saluran atau satu mekanisme atau platform yang disediakan bahawa ini platform yang ada, ini kursus yang ada, kemahiran ini perlu dikuasai. Jadi kalau platform itu dah diadakan dalam satu bentuk, misalnya dalam bentuk MOOC, di mana satu platform dikumpulkan, bahan yang ada di sana, guru boleh menggunakan, jadi ia lebih mudah dan mengurangkan sedikit beban. Jadi kita nampak hari ini guru di Malaysia hari ini satu bentuk yang bagus di mana adanya satu jaringan profession, saling membantu bahan, berkomunikasi dan membantu dari segi sumber-sumber yang ada, mereka membantu. Cuma satu persoalan adalah kemahiran dari segi seni mengajar dalam talian. Itu yang perlu disalurkan supaya guru tak rasa terbeban untuk mengajar dalam talian. Kerana perlu diingat, guru ini tidak pernah didedahkan dengan kutagogi, pedagogi ataupun cybergogi, kerana mereka hanya didedahkan dengan pedagogi fizikal semasa latihan. Cuma dalam sistem sekarang ini, dalam dunia pendidikan yang baru, latihan yang graduate yang sekarang akan laku, mereka telah diselitkan. Jadi itu yang tadi fasarana tak nak beban, kita kena memperkenalkan dan membantu mereka dari segi kemahiran tersebut. Bercakap tentang pendedahan juga, mungkin saya ingin membanding bezakan pendedahan antara para pelajar di kawasan bandar ataupun di pusat bandar dan juga di kawasan-kawasan luar bandar. Sudah pasti kita harus mengakui bahawasanya pendedahan mereka satu terhadap teknologi, akses internet dan juga pendedahan mereka terhadap perubahan evolusi teknologi itu juga berbeza. Jadi bagaimana untuk para guru ini sentiasa untuk melihat kerangka kehendak dan juga keperluan anak muridnya sendiri untuk terus kekal bersaing dalam satu silibus dan juga dalam satu kerangka kehendak yang sama supaya yang di luar bandar tidak ketinggalan berbanding dengan yang berada di bandar. Okey. Ini istimewanya Ismail. Seorang guru dia memahami keperluan pelajarnya. Itu yang dikatakan dari kacamata seorang guru, dia tahu murid ini perlukan apa dan apa yang keperluannya. Itu sebabnya kalau guru ini diberi
satu latihan berkaitan dengan seni mengajar di alam maya, yang mana keperluannya kalau diperlukan tak boleh yang di sini, dia perlu menghasilkan modul. Dia boleh menghasilkan satu modul yang mana akan secara fizikal, iaitu di luar talian, yang akan digembelingkan dengan yang perlu dalam talian, yang hanya dalam bentuk WhatsApp 1 atau 2 minit. Ini guru-guru yang sedia ada telah buat, cuma nak memastikan bahawa semua guru mengetahui bahawa ini caranya. Dan ini yang cabaran besar yang kita nampak, bahawa guru tak memahami. Hanya sebahagian besar yang ada inisiatif, yang ada terbukaan dari segi pedagogi dan juga pedagogi. Mereka telah mula meneroka bagaimana aplikasi modul secara luar talian digabung jalinkan dengan aplikasi-aplikasi ataupun perisian-perisian yang sedia ada, yang digabung jalinkan dalam interaktif bagi memastikan bahawa anak muridnya dipenuhi dari segi keperluan pembelajaran walaupun berada di luar bandar. Jadi mereka pastikan bahawa inilah kacamata seorang guru, dia memahami bahawa di mana keperluannya. Cuma latihan itu perlu disampaikan kepada guru ini supaya dia tahu bahawa ini cara yang boleh gebelingkan bersama. Dan ada juga luahan yang diberikan oleh pihak pengajar bila mana mereka merasakan ada tugas keranian lagi dengan secara dalam talian itu satu tugas. Tapi bagi mereka yang terlebih kreatif, mereka akan buat short video dan sebagainya. Jadi portfolio itu bertambah banyak dalam kerangka masa yang sama. Apa antara contoh-contoh yang boleh diberikan oleh doktor sendiri melihat kreativiti guru-guru dalam memastikan mesej yang mereka buat itu masih berkualiti walaupun mereka tidak lagi berhadapan dengan pelajar secara bersemuka? Okey, pertama sekali adalah mungkin di permulaan untuk penyediaan bahan itu adalah cabaran besar. Kerana guru untuk memastikan bahawa setiap sumber pelajaran, sama ada daripada TV pendidikan, daripada YouTube, saluran-saluran channel-channel tertentu itu bersesuaian dengan topiknya dan bersesuaian dengan keperluan pelajarnya itu atau muridnya itu. Tetapi apabila ia dah mula meneroka dan dia tahu bagaimana nak menggembelingkannya, sebenarnya pengajaran dalam talian ini dia bukan hanya terhad kepada penyampaian. Apa yang berlaku terbeban adalah guru menyampaikan, kalau masa pembelajaran 1 jam atau 2 masa 40 minit, dia menyampaikan dalam masa 40 minit berhadapan dengan skrin. Jadi dia menjadi satu tekanan untuk dia kerana lepas ni nak bagi edaran, nak semak. Sedangkan dalam pembelajaran heterologi misalnya, kita memberi peluang kepada pelajar itu dalam sesi tersebut penyampaian konsep dalam 15 minit. Kalau guru boleh mencerahkan penyampaian konsep, pengertian sesuatu topik pembelajaran 5 ke 10 minit dah cukup. Selepas itu sesi perbincangan dan sesi percambahan dengan saluran-saluran tertentu untuk diperbincangkan. Jadi murid lebih agresif dan mereka akan cuba menyampaikan, kongsikan. Itu yang berlaku. Secara ringkas, Doktor, mungkin evolusi pendidikan pada kali ini bukan hanya berkisar kepada buku teks dan juga apa yang diajar di sekolah semata-mata, tapi evolusi itu juga bergantung kepada kreativiti para pelajar untuk meneroka apa yang berada di luar sana, khususnya dalam penggunaan internet. Jadi bagaimana guru juga boleh menjadi antara pengatur cara ataupun mereka yang membantu membimbing para pelajar ini meneroka apa yang ada di luar sana. Itu yang bersesuai dengan tema sebenarnya, berguru demi ilmu. Bermaksud guru juga terpaksa menuntut ilmu terbaru dalam pedagogi hari ini. Jadi kita dapati bahawa dia ada 2 dalam 1. Pertama, kita perlu untuk melihat semula bagaimana proses-proses penyampaian dan tidak boleh terhad kepada buku teks, kerana buku teks itu adalah saluran yang pelajar kata saya dah boleh baca. Tetapi sebaliknya, tugasan, bahan-bahan, sumber itu perlu dibagaikan dan lebih mencabar supaya pelajar ini boleh meneroka benda lain. Tidak timbullah isu di mana guru tengah mengajar, murid buka satu window lain tengah main game. Ini adalah isu yang biasa berlaku. Kerana apa? Kerana penyampaiannya itu tidak sampai kepada tahap mencabar minda pelajar tersebut. Jadi guru kena lebih kreatif untuk meneroka dan bahan-bahannya itu lebih mencabar daripada apa yang sedia ada dalam buku teks. Kerana murid hari ini dalam buku teks dia boleh membaca, dia boleh meneroka everything. Tetapi yang perlu dinyatakan generasi Z hari ini adalah soalannya, kenapa benda itu berlaku? Itu yang perlu dijawab oleh guru.
berbalik kepada prinsip asas disiplin dalam pembelajaran itu adalah yang paling penting, walaupun dalam talian ataupun secara pembelajaran fizikal itu adalah antara perlu yang ditetapkan secara asas. Terima kasih Dr. Muhammad Nazrul kerana bersama kami dalam bercerita PDPR sepanjang kita meneroka dan juga melihat evolusi pendidikan bersama dengan Hari Guru pada hari semalam yang telah pun berlangsung. Dan selepas ini kita